Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Apa khabar anda semua di luar sana? Dan bersama dengan Cikgu Adis pada hari ini, Cikgu Adis akan cuba merungkai apakah permasalahan anda yang menghadapi masalah dalam subjek sejarah SPM untuk anda hadapi pada Februari 21 ini. Bersama kembali dengan Cikgu Adis pada hari ini, misi kita ialah misi 30 hari menjelang SPM. Dan anda bersama dengan Cikgu Adis pada hari ini akan cuba untuk merungkai persoalan yang ada dalam kertas 3. Right? Apa khabar anda semua? Dan Cikgu Adis harapkan anda berada dalam keadaan yang sempurna walaupun kita masih lagi dalam keadaan PKP. PKP bukan masalah. Yang menjadi masalah sekarang ialah anda yang bermasalah. Untuk hari ini, cuba tinjau di sini, ya, calon-calon SPM 2020. Ya, exam sejarah anda akan bermula pada 24 dan 25 hari bulan. Ya, 25 hari bulan Februari, hari Khamis adalah untuk kertas 3 anda. So, careful, stay tune bersama dengan Cikgu Adis untuk info yang seterusnya. Baiklah, calon-calon SPM 2020, ini adalah antara tangga-tangga yang perlu anda daki untuk mencapai kejayaan. Ya, ingat, untuk mencapai kejayaan bukan mudah. Anda perlu mendaki, semua orang perlu mendaki, ya, tangga-tangga ini untuk mencapai sukses di akhirnya. So, untuk berjaya anda perlu berusaha. Ingat, kemanisan di akhir perjuangan anda nanti, ya. Sebulan saja lagi, 30 hari sahaja lagi sebelum anda ke pusat peperiksaan masing-masing. Baiklah, secara jujurnya, adakah anda calon-calon SPM 2020 sudah bersedia dengan kelengkapan untuk menghadapi peperiksaan pada Februari 2021 nanti? Persoalannya di sini, ya. Di sini, berapa persenkah anda sudah bersedia untuk menghadapi peperiksaan pada Februari 2021 nanti? Baik. Kelas kita pada hari ini adalah misi 30 hari menjelang SPM. Dan sebagai calon SPM, anda kena tahu bagaimana cara menjawab soalan untuk anda skor dalam SPM anda, sama ada untuk cemerlang, untuk sederhana ataupun untuk sekurang-kurangnya lulus. Stay tune bersama dengan Cikgu Adis sampai ke penghujung. Anda akan didedahkan dengan pelbagai perkara berkenaan dengan subjek sejarah kertas 3. Baik, sedikit tips daripada Cikgu Adis sepanjang 30 hari nanti, ya. Dan ini adalah antara 5 top tips yang Cikgu Adis akan kongsikan bersama dengan anda bagaimana sebenarnya untuk lulus, bagaimana sebenarnya untuk cemerlang dalam subjek sejarah anda. Baik, yang pertama, baca. Anda wajib membaca dan carilah nota yang sesuai dengan anda, terutamanya nota-nota yang berfokuskan tajuk-tajuk penting yang telah anda cari dan, ya, disediakan oleh cikgu-cikgu anda, dan pastikan anda membaca nota-nota tersebut. Ya, contohnya nota seperti mana yang Cikgu Adis sediakan ini, iaitu nota edisi khas 2020. Kat mana nak dapat nota ni? Boleh kontak Cikgu Adis. Right, seterusnya, tip yang kedua. Okey, sila buat latih tubi soalan kertas 1. Cikgu Adis tak perlu ajar bagaimana cara nak jawab kertas 1. Cari sebanyak mungkin soalan-soalan tahun lepas dan cuba jawab sebanyak mungkin, sekurang-kurangnya 10 tahun untuk latih tubi
kertas 1, right? Begitu juga dengan kertas 2, fokus kepada tajuk-tajuk penting yang boleh membantu anda, ya, yang boleh membantu kecemerlangan anda, sama ada untuk cemerlang ataupun untuk sekurang-kurangnya lulus. Fokus topik untuk kertas 2. Baik, kita pergi pada tips yang ketiga. Cari sekiranya anda, ya, sekiranya anda ada masalah nak membaca, malas nak membaca, right? Sekurang-kurangnya tontonlah video-video yang berkenaan dengan subjek sejarah anda. Tajuk-tajuk boleh dicari, contohnya di YouTube, ya. Di YouTube banyak, ya, bahan yang disediakan oleh cikgu-cikgu anda di seluruh negara, ya. So carilah, sekurang-kurangnya anda belajar sesuatu daripada video-video tersebut. Contohnya video yang Cikgu Adis masukkan dalam Cikgu Adis channel di YouTube boleh membantu anda menghadapi exam anda nanti, ya. Itu salah satu contoh yang Cikgu Adis berikan, right? Yang keempat, okey, yang keempat, anda kena bersedia dengan pengetahuan sedia ada anda, terutamanya kemahiran berfikir anda kebat, sebab hampir semua soalan sejarah anda ada soalan kebat, right? Okey, dan yang kelima, fahami cara menjawab setiap kertas. Kertas 1, kertas 2, kertas 3. Bagaimana cara nak menjawab ketiga-tiga kertas ini sangat penting, ya. Sangat penting kepada anda untuk berjaya kena tahu cara menjawab, ya. Terutamanya bagaimana cara nak menjawab soalan kebat dan seterusnya. Right? So, awak kena faham teknik menjawab sepanjang pembelajaran anda PDPR di rumah ataupun secara online, ya. Anda telah didedahkan dengan pelbagai perkara berkenaan dengan bagaimana cara untuk menjawab soalan-soalan kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Right? Calon-calon, ini conclusion, right? Sebenarnya subjek sejarah ni kalau nak berjaya, kalau nak lulus, kalau nak cemerlang, anda kena faham. Cara belajar sejarah ialah bukan menghafal semata-mata, tapi anda kena faham. Itu yang penting. Bila kita faham, bila anda faham, insya-Allah anda akan menjawab yang terbaik, kan? Dan kenapa perlu anda faham? Sebab kebanyakan soalan, hampir semua soalan, ya, banyak mempunyai soalan kebat dan juga soalan berdasarkan fakta yang ada dalam buku teks. So, conclusion dia kena faham bagi setiap tajuk yang ada. Right? Terutamanya fokus kepada tajuk-tajuk yang kita fokus pada untuk exam coming soon, ya, pada Februari 24 nanti. Alright. Seterusnya kita pergi kepada target anda. Ini sangat penting, ya. Sila fokus kepada ini. Untuk mereka yang target cemerlang dalam peta hijau ini, ya. Untuk mereka yang target lulus, sila fokus pada peta merah itu. Ya, ini sangat penting kepada anda. Kertas 1, contohnya kalau nak cemerlang, ya, kalau nak cemerlang, ya, kertas 1 mesti betul 30 ke atas. Ya, ini target anda sebagai matlamat anda, goal anda, right? Kertas 2, struktur. Kalau nak cemerlang mesti dapat markah 30/40. Soalan esei mesti dapat 50/60. Dan kertas 3 anda kalau tak dapat 100, dapatkan 90 ke atas. Itu adalah untuk mereka yang target cemerlang. Bagi anda yang target lulus, jangan risau. Simple saja. Kertas 1 betul 15 ke atas, cantik. Right? Kemudian bahagian struktur dapat 10 markah ke atas, cantik. Dan untuk bahagian esei, anda nak lulus mesti dapatkan markah 20 ke atas, manakala kertas 3 anda mesti dapat 80 ke atas ataupun 75/100. Right? So itu adalah antara target anda yang perlu anda pegang. Ya, walaupun ada sebulan saja lagi, target anda sangat penting. Alright guys, kita teruskan. Right?
kertas anda. Kita ada kertas 1, kita ada kertas 2, kita ada kertas 3. Mana satu yang anda suka? Mana satu yang anda tak suka? Suka atau tidak suka, wajib suka. Sebab ini adalah kertas anda. Right? Dan anda kena jawab kertas-kertas ini. Ya. Kertas 1, 30%. Kertas 2, 50%. Kertas 3, 20%. Right? Ingat. Tidak hadir salah satu kertas ini, anda dianggap gagal. Right? Tidak hadir salah satu daripada kertas ini, anda dianggap gagal. Okay guys, faham? Right. Fokus kita pada hari ini adalah dalam kertas 3. Dan apa sebenarnya masalah anda sebenarnya? Right? Dalam kertas 3. Alright. Pertama sekali, adakah soalan kebat itu susah? Okey, adakah soalan kebat itu susah kepada anda? Ya, jawab sendiri, tanya hati anda, kebat susah atau tidak? Kertas 3 susah ke tidak? Right? Kertas 3 ni sangat mudah sebab anda calon-calon SPM dibenarkan membawa masuk bahan-bahan yang berkaitan dengan kertas 3. Just salin mengikut masa yang diperuntukkan kepada anda. Simple. Right. Okay. So, kita akan, kali ini kita akan teruskan, ya, pada peringkat awal ini kita akan teruskan dengan kertas 3. Bagaimana cara nak menjawab kertas 3 supaya anda mendapat markah yang terbaik 100%. Cantik. Right. Sekurang-kurangnya 80 ke atas. Cantik. Alright. Now, kita teruskan bagaimana nak jawab soalan kertas 3 guys. Right, nak jawab kertas 3 mesti jawapannya terperinci, mesti jawapannya spesifik. Macam mana nak spesifik? Apakah kaedah yang perlu anda gunakan calon-calon? Ingat, cikgu dah ajar di sekolah bagaimana cara, ya, bagaimana cara untuk menjawab soalan kertas 3. Mesti menggunakan formula ini. Formula yang digunakan untuk menjawab soalan kertas 3 mesti ada fakta, mesti ada huraian, mesti ada huraian lanjut, mesti ada contoh dan mesti ada inferen. 4 perkara ini mesti ada dalam jawapan anda untuk mendapat markah yang maksimum. Jelas? Jawapan anda mesti spesifik. Okey, now kita teruskan bagaimana nak spesifik itu Cikgu Adis. Now, bersama dengan Cikgu Adis pada kali ini adalah cara untuk anda menulis inferen. Alright? Perkataan yang anda gunakan, okey, boleh mulakan dengan kesimpulannya, jelasnya, tegasnya, rumusannya, right? Kesannya, akibatnya, natijahnya, konklusinya, impaknya. Semua perkataan itu menggambarkan inferen. Inferen ini anda wajib tulis dalam kertas 3, terutamanya untuk menjawab soalan kebat sebab di sinilah markah anda. Right? Dan kaitkan inferen itu dengan kehendak soalan. Alright? Kita teruskan yang lebih penting, bagaimana nak jawab soalan tu. Cikgu Adis sertakan contoh-contoh soalan kebat. Bagaimana cara nak jawab soalan kebat ni Cikgu Adis? Ya. Bagi Cikgu Adis tak susah pun nak jawab soalan kebat ni. Alright? Kita teruskan ya. Dan yang lebih penting, ni contoh dia. Ni contoh soalan ya. Contoh soalan kat sini. Mengapakah semangat perjuangan pemimpin silam di negara kita wajar dicontohi? Ya, mengapakah semangat perjuangan pemimpin silam di negara kita wajar dicontohi? Contohnya 10 markah. 10 markah ini berada di mana calon? 10 markah ini biasanya memang ada di bahagian kertas 3. Kalau kebat 4 markah di mana calon? Kalau kebat 4 markah berada di bahagian struktur. Kalau 6 atau 8 markah calon di mana? 6 dan 8 markah biasanya berada di bahagian esei. So kita fokus dengan 10 markah dulu ya. Now,
Untuk kebat 10 markah yang ini, bagaimana nak jawab ya? Cara nak jawabnya kita ambil sedikit ya, ambil dari ayat soalan. Okey, ambil sebagai pemula ayat. Kita mulakan bagaimana? Alright. Okey, ini adalah antara skema yang Cikgu Adis berikan. Okey, formulanya fakta, huraian, huraian lanjut, contoh, inferen. Right? Cikgu Adis dah berikan skema jawapan sini, cadangan jawapan di sini, sambungkan. Contoh dia ya, contohnya semangat, faktanya semangat setiap negara yang tinggi. Right? Ini contoh dia. So bagaimana cara nak jawab secara full Cikgu Adis? Susahnya nak jawab soalan ni. Simple guys. Alright? Sangat-sangat mudah. Follow these rules. Instruction dia yang pertama sekali, mulakan dengan kepala ayat. Okay, mulakan dengan kepala ayat. Semangat perjuangan pemimpin Islam di negara kita wajar dicontohi kerana dari mana ayat ni? Dari soalan. Kemudian masukkan fakta yang pertama. Kerana mereka mempunyai semangat setia negara yang tinggi. 1 markah. Nokta. Hal ini. Ni apa? Ini ialah huraian anda. Okey, hal ini kerana mereka sanggup berkorban untuk negara. 1 markah. Gunakan kata hubung untuk huraian lanjut yang seterusnya. Mereka juga sayang serta cinta akan negara. Lagi 1 markah. Buktinya itu sebagai contoh ya, mereka menyertai pasukan keselamatan seperti tentera atau polis. Right. Tegasnya itu apa guys? Itu ialah inferen dia. Tegasnya, semangat ini wajar dicontohi kerana melaluinya kita akan dapat memupuk semangat patriotik dalam diri. 1 perenggan dah dapat berapa markah guys? 5 markah untuk 1 perenggan. Come on. So easy. Sangat mudah. Ya. Yang menyusahkan anda ialah sebab anda fikir susah. Sebenarnya sangat mudah. Alright. Now, boleh kita teruskan yang seterusnya guys. Alright. Bagaimana perenggan kedua? Ini contoh cadangan jawapan yang Cikgu Adis berikan. Kemudian awak sambung semula menggunakan kaedah yang sama, ya, teknik yang sama, fakta, huraian lanjut, contoh dan juga inferen. Bagaimana perenggan kedua? Perenggan kedua mulakan dengan, Cikgu ajar macam mana dekat sekolah? Mulakan dengan penanda wacana. Selain itu, perenggan yang kedua, selain itu, mereka juga memiliki sikap yang berani. 1 markah. Okey guys, dan seterusnya. Sangat mudah kan untuk menjawab soalan kebat 10 markah. 2 perenggan pun dah dapat 10 markah. Tapi Cikgu Adis cadangkan anda buatlah dalam 3 perenggan ya, untuk backup jawapan anda. Okey? Itu adalah cara yang terbaik untuk di saat-saat akhir ini dalam masa tak sampai lagi 30 hari pun. Hari ini dah 29 hari bulan ya. So anda tak sampai 1 bulan saja lagi pun ya. Right. Now, kita teruskan yang seterusnya. Beginilah yang seterusnya, contoh soalan kebat yang kedua, 4 markah. 4 markah tadi Cikgu Adis dah bagi tahu berada di bahagian mana guys? Hai calon. Right? Anda berada di mana? Di mana soalan ini berada? Oh, soalan ini berada di bahagian struktur 4 markah. Bagaimana cara nak mula? Ambil kepala ayat, kemudian sambung dengan jawapan anda. Contoh, Cikgu Adis beri cadangan kat sini. Ini contoh menggunakan formula yang sama, iaitu fakta, huraian, contoh, huraian lanjut dan juga inferen. Okey? Now, okey, Cikgu Adis harap anda sudah faham bagaimana cara yang paling mudah untuk anda menjawab soalan kebat kertas 3. Alright, contoh seterusnya yang Cikgu Adis berikan di sini, cadangan jawapan, okey, fakta yang kedua, right? Kemudian contoh soalan yang ketiga, right? Bagaimana cara nak jawab dan seterusnya, right? Sama saja. Kalau 8 markah, Cikgu Adis dah beritahu tadi 8 markah di mana bahagian ini calon? Yes, bijak. Alright. Di sini ialah 8 markah ialah di bahagian esei. Okey, 8 markah. Alright. Now, cara menjawabnya sama, tak kira di bahagian struktur ke, esei ke ataupun kebat kertas 3. Caranya sama sahaja
ya, ada fakta, ada huraian lanjut, contoh dan juga inference, right? Okey. Now, kita teruskan lagi dengan contoh-contoh supaya anda faham bagaimana cara nak menjawab soalan kertas 3 KBAT. Alright? Okey, ini juga contoh soalan yang keempat yang seterusnya. Apakah rasionalnya bahasa Melayu dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan? 4 markah berada di bahagian struktur. Dan cara menjawab juga mestilah menggunakan formula yang sama. Itu saja untuk kertas 3 dan selepas ini kita kembali bersama dengan Cikgu Anis untuk slot yang seterusnya. Bye!